بسم الله الرحمن الرحيم. Sebelum kita pergi kepada isu pendalilan dan sebagainya, saya tak akan membahas mengenai tahlilan dan juga kenduri arwah. Ini kena ambil nafas sikit. Sebelum kita pergi kepada isu pendalilan dan sebagainya, saya tak akan membahaskan mengenai hukum tahlil dan kenduri arwah ini boleh ke tak. Yang kita masukkan ini, tahlil ni bukan masuk tahlil la ilaha illallah tu, bukan kalimah tu. Ini adalah ritual yang mana kalangan masyarakat Melayu yang masih lagi mengamalkan ketika bilanya orang meninggal, mereka akan ada kepercayaan untuk kenduri arwah dan dibuat doa-doa selamat untuk perjalanan roh tu. Baik, sebelum daripada nak bincang mengenai dari mananya konsep ini berasal, ini antara keratan yang viral, mungkin ada perasan. Sebelum tu saya nak tanya, betul tak kenyataan ni? Di kalangan masyarakat kita ni ada tersebar mengenai dalil kenduri arwah ni dalam kitab Samaveda. Kitab Veda ni ialah kitab utama agama Hindu lah. Kitab Samaveda ni kitab yang tertua, antara kitab yang tertua dan kitab yang paling autentik di dalam agama Hindu. Maka ramailah menggunakan dalil mengatakan bahawa agama amalan tahlil dan juga kenduri arwah ni adalah berasal daripada kitab Samaveda. Dikatakan buku 1, bahagian 1, halaman 20. Dikatakan bahawa terdapatnya amalan hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40 dan sebagainya. Dan soalan ni dia pernah ditanya oleh Dr. Basit Abdul Rahman, Abu Anas Madani. Dr. Abu Anas ditanya, dia kata sebab ketika tu memang saya lebih cenderung untuk membicarakan soal pemandangan agama. Maka beliau tanya, betul ke ada kepercayaan mengenai hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh ni dalam kitab agama Hindu ni? Ketika tu saya tak dapat bagi jawapan. Sebab nak habiskan kitab tu jenuh juga. Antaranya kitab Samaveda di sini kalau tuan tengok. Yang ini satu jilid, hanya satu ni je. Kitab Samaveda tak tebal seperti kitab-kitab lain. Bila saya cek balik, rupanya apabila terdapat kepercayaan mengatakan amalan ini berasal dari kitab Samaveda, ia disebarkan oleh seorang bekas pendeta agama Hindu di Indonesia, satu klip video tu. Dia cerita mengenai amalan ini terdapat dalam kitab Samaveda Samhita dan juga dia bacalah dalil-dalil dan sebagainya. Tetapi apabila saya semak balik, rupanya tak jumpa. Tak ada satu pun dalil ataupun teks berkenaan dengan amalan hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40 sebagainya. Tak ada. Malah kalau kita tengok cara quotation, cara pengambilan teks di poster ini juga tak betul. Seperti mana dikatakan buku 1, bahagian 1, halaman 20. Cara nak quote Samaveda dia bukan macam tu. Seperti mana kita faham cara kita nak keluarkan ayat Quran ni, kita tak sebut dalam surah Baqarah ayat ke berapa, kan? Dia tak boleh bagi muka surat berapa, sebab dia setiap cetakan tu berbeza-beza. Begitu juga dengan kitab Veda, setiap cetakan tu juga berbeza-beza. Dan bahagian bab buku juga berbeza-beza, dia tak sama. Jadi apabila teliti balik, rupanya apa yang masyarakat kita tersebar untuk mengkritik amalan tahlil ni ataupun kenduri arwah mengenai hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh ni, rupanya tak kena flu rupanya, kan? Kita selalu sebut supaya kita ni supaya tabayyun dan sebagainya, kan? Kita baca dalil Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang orang fasik kepada kamu, maka cek ataupun semak dahulu. Rupanya kita antara ramai juga segelintir orang kita ni tak bertindak untuk nak semak dulu kenyataan kita, lalu kita sebar. Perkara ini memang tidak wujud di dalam kitab Samaveda. Pertama itu, kena settle yang tu dulu. Habis tu macam mana masyarakat Melayu ni ada amalan ni? Adakah betul daripada amalan agama Hindu? Okey, untuk nak faham konsep kenduri arwah ni ataupun untuk menyelamatkan roh ni, kita kena faham akidah agama Hindu dulu ataupun agama Buddha pun lebih kurang.
Yang mana seperti mana tadi kita bincang soal roh di dalam masyarakat Hindu dan Buddha. Apabila seseorang itu meninggal, dia percaya roh ni akan merayap. Kalau roh ni baik orangnya, daripada hasil perbuatan yang baik, karma yang baik, maka roh ini akan ke tempat yang baik. Tetapi sekiranya roh ni adalah di kalangan tempat yang buruk, maka dia membawa karma yang buruk ke tempat yang buruk. Oleh itu, mereka beranggapan sekiranya roh ni ada, mungkinlah moyang-moyang kita ataupun ayah kita dikata amalannya tak berapa baik kan. Lalu mereka berfikir untuk menyelamatkan mereka dengan membuat doa selamat, doa keselamatan. Maka mereka pun buat satu ritual di dalam agama Hindu ni untuk berperanan nak menyelamatkan ruh-ruh yang merayau tadi, yang mungkin dalam keadaan yang tak tenteram sebagainya. Amalan itu dikenali sebagai amalan Shraddha. Shraddha puja. Shraddha ni adalah satu ritual ataupun dikenali sebagai perkataan tarpana. Ialah ritual terhadap amalan ruh-ruh di dalam agama Hindu. Selain itu, mereka mengatakan bahawa mendoa kepada si mati ini di dalam alam Pitrulaka. Pitrulaka ni alam hantu lah, alam peta tadi. Jadi mana mereka membuat satu amalan untuk menyelamatkan ruh-ruh yang teraniaya tadi. Yang ini amalan Shraddha puja. Secara pentas lalulah, gambarnya terlalu banyak. Amalan yang mana mereka akan berhimpun dan mereka akan buat makan. Ini antara amalan penyajian berkenaan dengan Shraddha. Okey. Dalilnya diambil di dalam kitab Manusmriti, kitab hukum di dalam agama Hindu, di mana disebut di dalam buku ketiga, bab ketiga, pada ayat ke-236, di mana dia buat satu amalan ini untuk menjamu orang ramai. Kita baca ayat dia. Semua makanan haruslah sangat panas dan tetamu hendaklah makan dengan diam. Jadi kalau nak makan masyarakat dalam amalan Shraddha ni, amalan untuk menjamu ruh ni, dia jamu kepada orang ramai, dan apabila orang menikmati itu, maka ruh juga akan menikmati makanan itu. Jadi dia kena makan dengan keadaan diam, walaupun ditanya oleh orang yang memberi pesta tu, siapa yang orang tanya ketika dia tengah makan tu, para Brahmana, yakni para ustaz, bahasa senang para ustaz lah, para ahli agama dia, hendaklah tidak menyatakan rasa dari makanan upacara itu. Dia tak boleh kata sedap ke tak sedap. Jadi ini dalil mengenaan dengan makanan itu perlu diberi kepada hadirin untuk sempena dengan pengorbanan dikenali sebagai yajna ataupun Shraddha, supaya masyarakat ini orang yang meninggal itu dapat manfaat daripada pemakanan. Ayat selanjutnya dikatakan selama makanan itu masih panas, selama mereka itu makan dengan diam, selama rasa makanan itu tidak dikatakan, selama itu pula lah ruh leluhur itu serta menikmatinya. Jadi selama kita tak bercakap ketika makan tu, selama itulah ruh itu akan menikmati makanan tu. Ini kepercayaan agama Hindu terhadap ritual buat makan kepada orang yang telah meninggal. Okey, seterusnya buku yang sama, bab yang sama, pada ayat ke-275 disebut, apapun orang yang kerjakan dengan penuh kepercayaan setelah menyajikan untuk roh leluhur itu, leluhur ni orang meninggal lah, keturunan, menurut peraturan itu akan mencapai kepuasan dan kebahagiaan yang abadi di alam dunia yang lain. Yang ni apabila orang buat makan untuk kenduri arwah tu, maka roh itu juga mendapat manfaat daripada amalan dia. Okey. Amalan ini jelas terdapat di dalam agama Hindu mengenaan dengan buat makan untuk memperingati roh. Jadi bagaimana boleh wujudnya hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh, hari 40 tu? Dan amalan itu juga di Bali masih diamalkan. Satu buku di Bali iaitu Pitra Yajna. Pitra Yajna ni adalah bagaimana dia menceritakan ritual untuk kita lakukan untuk menyelamatkan ruh-ruh yang telah meninggal ni.
kita kena faham daripada amalan tadi, kepercayaan bagi makan kepada orang ramai ni untuk menyelamatkan roh ni, dia ada satu amalan yang amalan syaradah tadi, boleh faham tadi yang tadi terang, amalan yang jamu roh tadi. Antara wali songo yang bertindak untuk nak menghilangkan amalan tu ketika dia menyebarkan Islam di tanah Jawa adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ni ataupun Raden Sahid nama asal dia. Dia ni orang yang sangat berseni. Sebab metod wali songo ni pun mereka menggunakan seni dalam menyampaikan Islam di tanah Jawa. Antaranya mereka bermain wayang kulit. Ini disepakat oleh semua 99 wali songo ni, dia guna wayang kulit. Sunan Giri pemain wayang kulit, Sunan Kalijaga pemain wayang kulit, Sunan Bonang pemain wayang kulit. Dengan wayang kulit itu, mereka boleh menyampaikan mesej Islam untuk mengislamkan masyarakat di tanah Jawa. Sebab orang Jawa dulu, Hindu Jawa ni, dia terlalu obses, minat sangat wayang kulit ni, sehingga tak boleh nak pisah. Dan wayang kulit ketika itu adalah seperti mana terdapat dalam kitab Ramayana, kepercayaan dalam agama Hindu ni. Mereka sampaikan hikayat-hikayat Mahabharata, cerita mengenai perang dan sebagainya di dalam kitab agama Hindu. Jadi apabila datangnya Sunan Kalijaga, Sunan dan juga Wali Songo ni, kita dah faham manhaj ataupun metod Wali Songo ni, dia bukan metod untuk bagi masuk Islam dan terus mengislahkan mereka. Tak. Dia metod untuk sampaikan tauhid tu dulu. Sebab itu kalau kita belajar fiqh dakwah, macam mana kita nak berdakwah kepada non-Muslim, metod dia tak sama. Dia agak ada fiqh yang sangat luas untuk kita sampaikan kepada non-Muslim supaya mereka melihat Islam itu dalam kerangka yang mudah untuk mereka menerima. Yang penting adalah akidah mereka selamat. Itu yang penting. Sebab itu adalah metod dakwah. Fokus di situ. Dan perkara inilah apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Dia nak hilangkan kepercayaan karut dan juga agama Hindu dalam masyarakat Jawa ni sangat susah, sangat tebal. Lalu terpaksa dia perlu mengikut rentak masyarakat Jawa tu dengan menggunakan wayang kulit, bermain alat muzik dan sebagainya. Kita tak boleh nak kata oh ini tak kena dengan Islam ni. Sebab mereka fokus sekarang adalah untuk mengislamkan. Ya, untuk mengislahkan itulah tugasan kemudian. Supaya apabila masyarakat telah terima Islam, islah tu kemudian. Supaya nak sampai ke Islam dulu. Ni berkaitan dengan Hindu hardcore ni susah. Bukan senang untuk dakwah kepada mereka ni. Tapi dengan seni, alhamdulillah mereka berjaya. Lalu antaranya bila Sunan Kalijaga ni guna wayang kulit, guna seni sebagainya, alhamdulillah masyarakat Jawa terima Islam. Tetapi tentang mengenai kenduri arwah ni, amalan nyadran ni susah nak hakik, tak boleh nak buat. Lalu mereka bersidang antara kalangan Wali Songo. Antaranya Sunan Kalijaga dia berijtihad lah, kita ambil untuk Sunuzon. Dia berijtihad untuk bagaimana nak hilangkan amalan seperti amalan masyarakat Hindu ni. Lalu mereka pun buat tukar amalan itu dengan supaya digantikan dengan tahlil. Daripada duduk baca mantra agama Hindu dan sebagainya, buat amalan seperti amalan Hindu terhadap selamat roh-roh ni. Lalu ditukar amalan itu dengan digantikan dengan bacaan tahlil. Supaya fokus dia tu tahlil tu bukan hanya sekadar sebut la ilaha illallah tu je, tapi kembali kepada tauhid tu. Itu fokus dia. Lalu apabila di start oleh Sunan Kalijaga, diisikan dengan amalan tahlil, maka berlakulah perubahan daripada amalan nyadran tadi, jadilah tahlil. Mana hari pertama, hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100. Lalu benda ini tersebarlah sampai ke hari ini. Kita tengok Sunan Kalijaga ni, dia bukanlah berniat untuk nak buat amalan tu. Fokus dia adalah untuk menghilangkan amalan tu daripada amalan masyarakat Hindu. Kita jangan katakan Sunan Kalijaga ni buat bid'ah. Kan? Dia start bid'ah dulu. Kita kena faham metod dia tu. Kita tak boleh nak hukum di kalangan pendakwah itu dalam konteks kita tak memahami bagaimana situasi ketika dia berhadapan dengan masyarakat Jawa tu.
Cara mengadilinya kita faham bagaimana konteks dia dan metod yang dia nak bawa. Dan kita berhusnuzon dengan Sunan Kalijaga ni ataupun Wali Songo ni. Mereka tak sempat untuk mengislahkan amalan itu kerana selepas pada Islam berkembang, datangnya Portugis menjajah di Nusantara, termasuklah di Indonesia, dan kemudian datangnya Belanda sebagainya, menyebabkan mereka tak sempat untuk menyekat amalan tu, dan sempat tersebar dan diamalkan dan dipertahankan oleh institusi, oleh masyarakat yang memegang agama. Sebab benda ni kita tahu, amalan malam pertama, malam ketiga, malam ketujuh ni hanya diamalkan oleh masyarakat Nusantara saja. Masyarakat Melayu yang clear sebagai mazhab Syafi'i saja yang mengamal ni. Masyarakat Islam di luar sana, amalan ni tak ada, tak wujud. Dekat Afrika, dekat mana lagi? Dekat Mesir, tempat yang kuatnya amalan mazhab Syafi'i, mereka tak kenal amalan tahlil ni, kenduri arwah macam seperti amalan masyarakat Melayu ni. Yang buat dekat Mesir tu pun pelajar-pelajar Melayu kat sana juga yang sampaikan amalan ni. Jadi kita nak kena faham, amalan ini memangnya berasal daripada ritual agama Hindu, iaitu nyadran. Tetapi pada amalan hari pertama, hari ketiga ni, dia bukan daripada kitab agama. Dia amalan lokal daripada masyarakat Jawa. Ya, amalan telah mereka ubahlah sehingga wujudnya hari-hari tertentu di dalam masyarakat mereka. Apabila perkara ini tersebar, masih lagi sehingga menjadi perdebatan di kalangan masyarakat kita. Lalu kita tengok antara yang poster yang telah tersebar, kan, di antaranya lah masyarakat Hindu pun di Malaysia, dia pun confused. Sebab mana tu lebih kurang sama dengan mereka. So mereka namakan amalan untuk syaradah itu dengan majlis tahlil. So poster betul. Ni bukan fake, ni bukan edit. Dan kita tak boleh nak salahkan mereka, sebab mungkin mereka pun tengok itu satu similarities, kan, persamaan dengan mereka. Lalu mereka tengok macam lebih kurang je, boboh je nama majlis tahlil. Walaupun amalan mereka adalah amalan syuradah, dikenal sebagai syuradah ataupun tarpana dalam agama Hindu. Jadi perkara ini tuan-tuan boleh jelas, kada yang macam tak faham dengan banyak